Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tugasan kami bagi subjek GGGP 5613 iaitu Kurikulum dan Inovasi dalam Pendidikan. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu saya, Nur Syarmila binti Mahmud, Nur Izian Najibah binti Safri, Nur Nisha Aida binti Ahmad, Syaza Afika binti Roslan, Nur Anis Nabihah binti Baharudin dan akhir sekali Muhammad Muzakir bin Suhaimi. Tanpa melengahkan masa, kami akan memulakan pembentangan. Assalamualaikum semua. Murid-murid sihat? Murid-murid bersarapan tak pagi ni? Bagus, semua bersarapan. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran hari ni, cikgu nak kita sama-sama tonton yang video yang cikgu tunjukkan ni. Bro. Makan senyap sikit boleh tak? Orang lain pun makan ayam juga. Nampak sedap kan ayam tadi? Dekat sini siapa suka makan ayam? Cuba angkat tangan. Cikgu nak tengok ramai ke tidak. Wah, ramai suka makan ayam ya. Okey, apa kaitan ayam dengan topik kita hari ni? Ada siapa-siapa dapat teka tak? Apa topik kita sebenarnya hari ni? Makanan. Betul. Jadi, topik pembelajaran kita hari ini unit 3 iaitu kelas makanan. Bagi topik ni, ada 3 objektif pembelajaran yang cikgu nak murid-murid dapat. Yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti 7 kelas makanan dengan betul. Kemudian, murid-murid dapat menyenaraikan contoh makanan mengikut kelas piramid makanan. Akhir sekali, murid dapat mengetahui kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Seterusnya, cikgu serahkan pada Cikgu Nur Izian Najibah untuk pembelajaran hari ini. Terusnya, murid-murid, cikgu tahu kita semua suka makan. Tapi, adakah murid-murid tahu bahawa setiap makanan yang kita makan sebenarnya dapat dikategorikan kepada kelas makanan yang tersendiri? Sebelum tu, murid-murid tahu ke apa itu kelas makanan? Kelas makanan ini dikelaskan kepada 7 kumpulan, iaitu yang pertama, karbohidrat, iaitu makanan yang mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Karbohidrat ini, murid-murid, dia berfungsi sebagai untuk memberi tenaga. Seterusnya, murid-murid yang suka minum susu pasti tahu susu itu terdiri daripada protein, iaitu makanan yang mengandungi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan kadangkala sulfur serta fosforus. Protein ini adalah untuk pembesaran. Yang ketiga adalah lemak, iaitu makanan yang mengandungi karbon, hidrogen, oksigen tetapi dalam nisbah yang berlainan. Lemak ini berfungsi sebagai memanaskan badan, membekalkan tenaga. Yang keempat ialah vitamin, iaitu sebatian organik yang penting untuk badan terbagi kepada vitamin larut lemak iaitu vitamin A, D, E dan K. Manakala vitamin larut air adalah vitamin B dan C. Vitamin ini berfungsi untuk menjaga kesihatan kita semua. Yang kelima adalah pelawas. Pelawas ini adalah bahan berjentian yang tidak dapat dicernahkan badan untuk merangsang pengusitan otot di sepanjang salur pencernaan. Pelawas ini berfungsi apa ya, murid-murid? Pelawas berfungsi mencegah sembelit kita. Yang keenam adalah mineral, iaitu sebatian organik yang penting untuk memelihara kesihatan badan yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Mineral ini untuk menjaga kesihatan. Yang ketujuh adalah air,
iaitu 67% daripada badan manusia terdiri daripada air. Maksudnya dalam badan murid-murid ada 67%. Iaitu berfungsi untuk mengawal suhu badan. Okey murid-murid, kita akan teruskan dengan aktiviti 1. Dalam aktiviti 1 ada 2 soalan. Soalan pertama, berapakah bilangan kelas makanan? Adakah kelas makanan ada 5, ada 6 ataupun ada 7? Ya betul, ada 7. Okey, seterusnya soalan kedua. Soalan kedua, cikgu nak semua murid-murid senaraikan 7 jenis kelas makanan dengan betul. Okey? Okey, seterusnya jenis kelas makanan. Yang pertama adalah protein. Okey, di sini cikgu sertakan contoh melalui gambar. Kamu semua boleh lihat. Okey? Okey, jawapan yang kedua pula adalah lemak. Betul. Okey, yang seterusnya adalah mineral. Betul. Okey, berikutnya adalah karbohidrat. Tepat sekali. Okey, seterusnya kita lihat lagi jawapan. Seterusnya vitamin. Betul. Ya, okey, seterusnya yang kedua terakhir adalah pelawas. Okey, betul. Dan yang terakhir adalah air. Okey, betul. Okey murid-murid, di sini cikgu akan menerangkan mengenai piramid makanan. Piramid makanan ialah satu carta yang mana membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dan sukatan makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Terdapat 4 pecahan piramid makanan. Pertama, makanan yang harus diambil dengan kualiti yang sedikit. Kedua, makanan yang harus diambil dengan kualiti yang sederhana. Ketiga, makanan yang harus diambil dengan banyak. Dan yang terakhir, makanan yang harus diambil dengan secukupnya. Okey, faham? Hai murid-murid, sekarang kita akan adakan aktiviti yang kedua, iaitu memadankan gambar mengikut piramid makanan Malaysia. Jom kita mulakan. Di sini terdapat beberapa gambar makanan, iaitu pisang, sayur, susu, roti, coklat, tomato dan juga ikan. Murid-murid dikehendaki memadankan gambar mengikut kelas piramid makanan, iaitu makan sedikit, makan sederhana, makan banyak atau makan secukupnya. Yang pertama adalah sayur. Di manakah sayur perlu dikategorikan? Di kategori makan sedikit, makan sederhana, makan banyak atau makan secukupnya. Ya, betul murid-murid, sayur dikategorikan di kategori makan banyak. Bagaimana pula dengan susu? Tepat murid-murid, susu dikategorikan di kategori makan sederhana. Bagaimana pula dengan tomato? Ya, betul. Tomato dikategorikan di kategori makan banyak. Bagaimana pula dengan ikan murid-murid? Ya, betul. Ikan dikategorikan di kategori makan sederhana. Bagaimana pula dengan roti? Roti terletak di kategori mana murid-murid? Tepat sekali. Roti dikategorikan dalam kategori makan secukupnya. Bagaimana pula dengan coklat? Tepat sekali murid-murid. Coklat dikategorikan di kategori makan sedikit. Yang terakhir sekali, bagaimana pula dengan pisang? Pisang di kategori yang mana murid-murid? Tepat sekali. Pisang dikategorikan dalam kategori makan banyak. Jadi, ini adalah sebahagian contoh makanan yang mengikut kategori piramid makanan Malaysia. Cikgu harap para pelajar dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari untuk hari ini.
Tahniah murid-murid. Okey, seterusnya murid-murid, setelah kita melihat jenis makanan mengikut piramid makanan, mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, kita haruslah mengambil pemakanan yang seimbang. Jadi murid-murid, apa itu makanan seimbang? Makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Ia haruslah merangkumi 7 jenis kumpulan makanan dalam jumlah bersesuaian dengan keperluan fungsi penting tubuh. Mari kita lihat makanan ini. Apakah makanan ini seimbang? Apa pendapat kamu? Ya, ini adalah contoh makanan yang seimbang. Dalam nasi mengandungi karbohidrat. Ikan goreng dan tempe goreng membekalkan protein dan sedikit lemak. Buah tembikar membekalkan vitamin, pelawas dan air. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Sayur hijau mengandungi mineral, vitamin dan juga pelawas. Jadi, dalam hidangan ini mempunyai 7 kelas makanan yang lengkap dan ia dinamakan sebagai makanan yang seimbang. Walau bagaimanapun, jika mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak seimbang akan memberi kesan buruk. Jadi, mari kita lihat beberapa contoh kesan makanan yang tidak seimbang. Jika tabiat makanan berlebihan akan mengakibatkan kegemukan atau dikenali sebagai obesiti. Kemudian, pengambilan gula secara berlebihan pula akan mengakibatkan kerosakan gigi dan akan mengakibatkan masalah kesihatan yang lain seperti kencing manis atau dikenali sebagai diabetes. Dan jika tidak mengamalkan buah-buahan, sayur-sayuran akan mengakibatkan kekurangan pelawas yang akan menyebabkan sembelit. Ia akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan dan seterusnya mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Okey, Assalamualaikum semua. Aktiviti berkumpulan pagi hari ini ialah kuis kelas pemakanan. Ahli kumpulan sila bersedia. Sila baca soalan yang pertama. Berikut makanan yang manakah patut dimakan paling banyak dalam pemakanan seharian? Roti, ayam goreng, kacang dan buah apel. Jawapan bagi soalan ini ialah roti. Kita ke soalan yang kedua. Sila baca soalan dengan baik. Pisang merupakan jenis pelawas. Apakah kebaikan pisang kepada tubuh manusia? Baik untuk pengaliran darah, mengelakkan lebihan sel darah putih, membantu pencernaan dan mencantikkan kulit. Ahli kumpulan dibenarkan untuk berbincang untuk memilih jawapan yang betul. Jawapan untuk soalan ini ialah membantu pencernaan. Okey, nampaknya kumpulan Shima berada di tangga yang pertama dalam kuis ini. Kita ke soalan yang ketiga. Apakah makanan yang berada dalam kelas makanan yang sama bagi nasi, burger, kacang, bijirin dan kuih? Sila pilih jawapan yang betul. Jawapannya ialah bijirin.
kita ke soalan yang keempat. Berapakah gelas air kosong yang perlu diminum dalam sehari? 3 hingga 4 gelas, 6 hingga 8 gelas, 10 gelas, 1 hingga 2 gelas. Jawapan untuk soalan ini ialah 6 hingga 8 gelas. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima berkenaan dengan vitamin. Supaya badan kita mendapat vitamin yang mencukupi, apakah makanan yang perlu kita ambil? Nasi, pizza, sushi, sayur-sayuran. Jawapan untuk soalan ini ialah sayur-sayuran. Nampaknya kumpulan mal telah berada di tangga yang pertama. Kita ke soalan yang keenam. Sila baca soalan dengan baik. Apakah kesan pengambilan makanan berlemak berlebihan kepada tubuh kita? Meningkatkan antibodi, menguatkan otot, melancarkan pengaliran darah dan obesiti berlebihan. Jawapannya ialah obesiti berlebihan. Okey, tahniah semua yang menjawab soalan. Tahniah kepada kumpulan mal yang memenangi kuis ini.